Jadi Ustaz peringatkan supaya dah awal Okay, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah bagi memberkati kelas kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mudah kita menguasai Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطا مستقيم. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini seperti dalam jadual 9.45 bersama Ustaz dalam bahasa Al-Quran, kita tengok pada pagi ini kita tengok surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un insya-Allah. Dan Ustaz akan tengoklah kalau masa masih panjang lagi kita akan tengok teroka surah Al-Qurash insya-Allah. Jadi kita tengok surah Al-Ma'un pada pagi ini sambil kita tunggu kawan-kawan yang lain. Pastikan kamu kena hadir awal supaya Ustaz boleh buat slide secara besarlah. Kalau tidak sekarang ni Ustaz terpaksa tunggu kawan-kawan yang lain yang masuk lewat bila masuk lewat dia akan mengganggu kelas kita. Jadi pastikan disiplin pelajar pastikan masuk awal Ustaz akan tunggu dalam kita bermula 9.45 sampai 50 lah. 9.50 kita tunggu. Jadi lepas tu terpaksa kena besarkan sebab kalau bila nanti Ustaz rakam ni. Bila rakam, bila kita tengok jadi video tu kecil. Paparan slide kecil. Tapi bila Ustaz slide besar dia baru kita tengok rakaman tu lebih menarik lah. InsyaAllah Okey, dan paparan slide ni kamu boleh tengok lah Al-Ma'un antara walaupun dalam bentuk visual ni sekurang-kurangnya kita boleh tahu lah. Okey, dan paparan slide tu pun dah ada. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama dengan Syekh Rashid Al-Afasi, Syarih Al-Afasi. Sadaqallahul azim. Demikianlah bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Ma'un daripada Syarih Al-Afasi. Okey, untuk menguasai surah Al-Ma'un seperti biasa, kita nak tengok sikitlah sinopsis ini supaya sebagai motivasi kita. Bila kita nak menguasai surah Al-Ma'un, kita tahu apa sebenarnya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Ma'un ini kepada kita. Ya betul lah kepada Rasulullah pada ketika itu, pada zaman Rasulullah. Kita nak tahu juga sebuah sedikit cerita macam mana surah Al-Ma'un diturunkan. Surah Al-Ma'un ini merupakan surah ke-107. Dan Al-Ma'un maksudnya ialah bantuan. Bantuan. Merupakan surah yang ke-107. Kalau kita tengok daripada sirah Rasulullah, dia lebih kurang pada tahun ke-7 Rasulullah dilantik menjadi Rasul. Tengok tahun ke-7. Iaitu ketika usia Rasulullah 47 tahun. 7 tahun selepas dilantik menjadi Rasul, terima wahyu daripada Gua Hira tu. Di Gua Hira tu lepas 7 tahun. Di mana fasa dia panggil dakwah, di mana orang Islam kena seksa. Sebab tu antara itu unsur Al-Ma'un ni sebab orang Islam telah diboikot selama 3 tahun. Ini musyrikin Mekah dia tidak ada hubungan dengan orang Islam. Tak boleh berjual, tak boleh berniaga, tak boleh tolong, tak boleh bercakap. Sampai begitu sekali lah. Jadi di sini Allah turunkan ciri-ciri Al-Ma'un ni ialah satu surah Allah menceritakan keadaan orang yang pendusta agama. Kita akan tengok lepas ni. Jadi merupakan surah Makkiyah sebab diturunkan sebelum peristiwa hijrah. Jadi kita sekurang-kurangnya kita tahulah surah ini diturunkan ketika umat Islam pada ketika itu diboikot ataupun disekat ekonomi, makanan apa semua daripada musyrikin Mekah ketika itu.
Okey, sinopsis surah Al-Ma'un ini, pelajar-pelajar, Allah nak cerita kepada kita 5 ciri ataupun 5 sikap lah dia kata, pendusta agama. Berat ni pendusta agama ni. Pendusta agama tu maknanya Allah yang beritahu kepada kita ini adalah ciri pendusta agama. Ada 5. Yang pertama iaitu dia mengherdik anak yatim. Anak yatim ni kita tahu anak yatim ni dia tidak ada tempat bergantung. Sebab apa? Sebab ayah dia tu dia yang ambil, kita kata Allah ambil nyawa ayah dia meninggal lah. Jadi dia tidak ada tempat bergantung. Dalam dunia ni tak ada tempat bergantung. Memanglah ada pak saudara, mak dia mesti ada. Tapi dia tak ada tempat bergantung untuk dia mungkin untuk mendapat makanan, mendapat mendapat kita kata keperluan hidup. Tiba-tiba ada orang ni dia mengherdik, mengasari anak yatim. Macam dia ni tidak ada perasaan, tidak ada perasaan. Sebab anak yatim ni Allah ambil dah ayah dia, nyawa ayah dia. Tiba-tiba ada orang yang marah pula ke anak yatim. Macam dia tak faham makna kasih sayang, makna kelembutan tidak ada dalam. Marah macam ni Allah kata menipu je ni. Sebab tu kata pendusta agama kita tengok ciri dia. Itu yang pertama. Yang kedua pula orang yang menyekat makanan kepada orang miskin. Orang miskin kita tahu dah tak cukup makan apa semua dah. Dia ni tak tahulah sifat dia macam mana. Kita haiwan pun kita rasa sedih kalau tak dapat makanan kita bagi. Ni manusia tak dapat makanan. Tiba-tiba ada juga orang yang dia sekat makanan supaya jangan bagi kepada orang miskin. Orang macam ni Allah kata menipu je agama. Dia ni beragama tapi pendusta agama. Itu yang kedua. Yang ketiga pula dia solat dalam keadaan kerana manusia. Dia lalai dia panggil. Kita akan tengok lepas ni. Lalai di sini maksudnya ialah solat dia tu bukan kerana Allah. Solat tu dia buat kerana untuk menunjukkan manusia. Tak kira lah. Jadi dia pergi situ. Ada kau orang macam ni? Ada. Kalau di Madinah dia panggil orang munafik. Orang munafik. Dia semayang. Ada orang semayang tapi bukan kerana Allah. Dia parut macam ni. Ada orang munafik di Madinah ada. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat ialah orang riak. Riak ni maksudnya dia perbuatan dia tak disolat tak. Ni segala perbuatan dia buat satu amal ibadat tu bukan kerana Allah juga, kerana untuk dilihat. Riak ni dalam bahasa yara'u, melihat. Jadi dia lebih sangat mementingkan supaya manusia lihat apa segala perbuatan dia, ibadat dia. Ni pendusta agama, betul lah pendusta agama. Sebab dia bukan buat kerana Allah. Kita beragama ni kerana Allah lah. Ikut Rasulullah dan beragama kerana Allah, dia ada. Dia kerana manusia juga. Lebih kerana nombor 3 tadi. Tadi dia solat. Yang ni segala perbuatan lain. Perbuatan lain. Maka yang akhir sekali Allah memberi ciri pendusta agama ni ialah dia menghalang bantuan. Kalau tadi kepada orang miskin, ini apa-apa bantuan lah. Bantuan yang dia sebenarnya dia tak bagi. Dia sendiri tak bagi. Orang lain bagi. Orang lain bagi tapi dia ni pergi halang pula. Ada juga orang macam ni lah. Orang lain nak bagi, dia halang pula bantuan. Jangan bagi kepada orang yang memerlukan. Kalau dalam peristiwa Rasulullah tu zaman yang masa pemboikatan 3 tahun tu, maknanya ada. Sebab orang Islam pada masa tu walaupun kadang-kadang ada mak dia kafir, kakak dia kafir, ayah dia kafir, adik-beradik dia kafir, dia Islam. Tapi perasaan adik-beradik tu ada. Mereka nak tolong tapi tak boleh. Ada lagi orang lain yang sekat supaya jangan tolong. Sebab dia nak mati orang Islam supaya orang Islam ni jangan keadaan. Jadi orang macam ni adalah pendusta agama. Kini Allah bagi tahu 5 ciri 5 ciri pendusta agama. Okey. Sekarang kita tahu bila iman dalam solat baca surah Al-Ma'un tu dalam kepada kita, ini tentang pendusta agama. Ada 5 ciri yang Allah beritahu pada kita pendusta agama. Sekarang gitu tak apa dah. Ingat dia surah Al-Ma'un, Imam Ar-Ra'aital Lazi tu lah. Bila baca kita dalam kepala kita, okey, ni ciri 5 pendusta agama. Sekurang-kurangnya gitu Al-Ma'un maksudnya bantuan. Okey. Okay, sebelum kita pergi tengok pada penguasaan yang kedua, Ustaz nak check dulu. Pelajar-pelajar boleh masuk saya tak ada masalah sebab Ustaz buat auto ni. Okey, Alhamdulillah. Kalau ada pelajar yang tak boleh masuk, bagi tahu sebab Ustaz buat secara besar ni. Okey, kita tengok penguasaan yang kedua. Selepas kamu tengok sinopsis ataupun kita kata penguasaan kita secara kaedah yang pertama. Okey, untuk yang kedua itu kita tengok cerakimkan kalimah. Jadi pelajar kena tahulah macam mana setiap perkataan ini dicerakimkan. Cerakim maksudnya pisah. Sebelah kamu belajar matematik lah. Okey, kita tengok. Okey, yang pertama ialah ar-aita tu sebenarnya dia 2 perkataan tu. Ar-aita tu.
Ra'aita tu dua perkataan. Yang pertama A ni satu perkataan ni. Dia panggil kata pertanyaan. Bahasa Melayu dia panggil kata pertanyaan. Jadi ayat ni kata tanya ni. Kalau bahasa Melayu juga mesti ada question, kata pertanyaan. Tanda gini tak simbol. Question mark ni. Tapi dalam Quran mana ada question mark? Tak ada lah. Tapi Allah guna kaedah pertanyaan tu macam ni. Adakah engkau telah melihat? Kita akan tengok. Okey, ni ialah adakah maksudnya. Ra'aita satu perkataan. Dengan kali senar lah. Kita tahu. Allazi satu perkataan. Yukadzibu satu perkataan. Okey, ni kita tengok ni. Perhati-hati pelajar. Sebab dia macam dua perkataan sebenarnya. Dia macam satu perkataan sebenarnya dua perkataan. Dua perkataan ni. Bidin dua perkataan. Antara kaedah mudah kita nak tahu ialah bila ada alif lam ni. Bila ada alif lam gini, depan ni ada B, maka ini satu perkataan B ni. Araf jar B dengan Bismillahirrahmanirrahim. B tu lah dengan. Ni bidin. Bidin dengan agama. Okey, maknanya sini boleh tengok ni. Satu perkataan, ra'aita satu perkataan, allazi yukadzibu satu perkataan, B satu, din satu ya. Okey, tengok lagi. Okey, tengok sini. Ini pun dia macam bercantum tak? Zalika ni. Jadi fa sebenarnya satu perkataan fa ni. Zalika satu perkataan. Allazi satu perkataan. Baca kena hafal ni. Lain kali bila baca ayat lain pun benda yang sama boleh jumpa sama. Sama lah tu. Cara ayat ni banyak jumpa dalam Quran ni. Lain kali kita boleh tahu. Ini macam pertanyaan. Okey, yad'u satu perkataan al-yatim. Satu perkataan hafal boleh ingat mudah je insya-Allah. Wala satu perkataan, yahuddu satu perkataan, ala satu perkataan. Ada yang tak masuk boleh ke? Saya tengok lagi. Hamzah tu. Apa dia? Hamzah tu satu perkataan ke? Satu perkataan. Boleh ya? Ya, usah besar balik. Jadi kamu kena hafal lah ni, yang satu perkataan ni. Bila tengok Quran mushaf tu, tengok. Lepas tu boleh agak, perkataan. Macam haruf ni biasa kita jumpa ni ala, fa. Sebab tu dia panggil surah lazim. Surah lazim ni kamu kena tengok lah. Dan surah ni pun kita hafal pun, bukan tak hafal pun. Cuma kita hafal terlepas pandang tau. Kita belajar dulu, tak belajar makna. Hafal je, tak tahu makna gabur, tak tahu. Sekarang kita nak hafal makna pula. Okey. Boleh Jadi yad'u satu perkataan, al-yatim satu perkataan. Pasti kamu dah ambil belakang dah buku teks lah. Kalau tak ada kena telefon Cikgu Tengku Nuriza. Buat temu janji ambil buku teks di sekolah. Tapi kena telefon dia dulu. Musim-musim SOP ni jangan. Nanti kena tangkap pula. Dia akan tinggal lah. Dia tinggal ke bawah tu. Kamu mari dengan ayah kamu ke. Dia tinggal dekat pejabat tu. Kamu ambil je lah. Gitulah. Sebab kita tak boleh bagi cara ni. Sekolah tak boleh buka. Okey. Wala. Okey, ini satu perkataan. Kita tengok balik ya. Okey. Kamu dah tengok tadi. Wala. Satu perkataan. Yahudu. Satu perkataan. Ala. Su'ami. Okey. Ini ada alif lam. Ada alif lam ni dia satu perkataan ya. Okey. Al-miskin. Ni mungkin kita akan terkeliru juga ni. Sebab dia bercata macam ni macam ni. Fazalika. Fa ni memang dia suka bertenggek gitu, macam menumpang lah. Fa ni. Sebab macam ni lah. Fa wailun. Kalau orang tak belajar bahasa Quran ni tak tahu dia ingat ini satu perkataan ni. Sebenarnya tidak. Fa ni dia lekat pada wailun. Okey. Okey, ni melalui pengalaman lah. Bila pengalaman kita tengok Quran semua kita tahu lah. Okey, jadi fa wailun, maka fa satu perkataan, wailun satu perkataan. Ni pun satu juga ni. Dia bercantum gini. Lil musallin. Okey, lil satu perkataan lain ni. Perkataan lain Kita tengok. Okey, lil musallin satu perkataan. Jadi dua perkataan ni kena tengok, kena perhati itulah. Okey, allazina tak ada masalah, kita jumpa soal mula allazina hum, jangan selalu jumpa selalu jumpa. Okey, solatihim ni dua perkataan solatihim. Gitulah. Sahun satu perkataan, allazina tak ada masalah, ni kita jumpa ni. Okey, wa tu kena berhati-hati juga wa, satu perkataan lain ya. Yalma'u al-ma'un. Okey.
Jadi Ustaz rasa tak ada masalah ni. Cuma kamu berhati-hati yang ni lah, yang bercatung tu. Macam bidin, fadzalika. Lain kali banyak dalam Quran macam ni, dia bercantum ni fa. Fa ni dia suka sangat melekat macam ni. Jadi bila melalui pengalaman, bila kita tengok baca Quran, kita berhati-hati makna dia, kita akan tahulah. Fa ni maka, macam ni lah bidin. Ni fawailun. Fawailun ni payuh juga macam ni. Jadi kita ingatlah bila kita lama-lama jumpa, kita boleh tahu fa ni adalah perkataan lain, maksudnya maka. Okey, yang lain-lain rasa tak ada masalah lah. Boleh ya? Okey, seterusnya pelajar-pelajar kita tengok kepada maksud Okey, penguasaan yang ketiga lah. Tadi kamu tengok sinopsis. Lepas tu kamu ada penguasaan boleh tahu satu-satu. Walaupun tak tahu makna tak apa. Sekurang-kurangnya kita tahu ini satu perkataan, ini satu perkataan, ini satu perkataan. Ni dalam Cerakin tadi ya. Okay, sekarang kita masuk yang ketiga iaitu maksud. Ini paling penting lah. Maksud ni kalau kita ngafal boleh, tapi bila kita tak boleh penguasaan kedua, jadi susah bila dia akan mudah lupa. Jadi penguasaan dua ni dia kena ada dulu, barulah kita hafal maksud dia lebih mudah lah. Dan maksud ni kadang-kadang kita ada berjumpa dah perkataan tu, mungkin kita guna dah sebelum pada ni. Sebelum ni kita dah hafal dah. Jadi bila kita masuk dalam kata kita boleh tahulah. Dan kalau dia jumpa banyak sangat, ustaz mungkin tak masuk dalam ni dah terjemah. Sebab kita jumpa banyak sangat dah. Jadi tak perlulah kita terjemah lagi. Kita cari perkataan yang kita tak jumpa lagi. Jadi gitulah. Okay, kita tengok Okey, saja tadi apakah maksud dia? Apakah? Ra'aita, engkau telah melihat. Ra'aita, ta ni sebenarnya anta. Dia pendek ni Quran, bahasa Quran ni sebenarnya bahasa Melayu pun ada. Bahasa Melayu macam dia pendek lah. Macam gini lah. Mu nak gimana? Sebenarnya bukan mu tu. Sebenarnya ialah kamu. Kamu hendak ke mana? Tapi kita pergi pendek, mu nak gimana? Mu nak, maksudnya bukan nak, hendak tak? Dia ringkas gitu. Sebenarnya bahasa Quran pun dah ada guna gitu. Quran lebih lama lah guna bahasa Melayu. Jadi perkataan pendek-pendek tu. Ringkas-ringkas. Macam kita kadang-kadang ringkas ni. Nak pergi mana? Nak pergi KL. Orang tahu lah ke KL tu, tak tahu, tak sebut pun tak apa. Orang tahu lah KL tu Kuala Lumpur lah. Tak boleh sebut Kuala Lumpur lah buat KL. Tu dipanggil ringkas. Sebenarnya dalam Quran memang banyak Allah guna kaedah macam tu. Dia pendek macam ni lah. Ra'aita. Sebenarnya ni ialah anta. Engkau. Jadi engkau, ra'aita, engkau telah melihat. Jadi betul macam ni kita akan belajar. Dia panggil kata perbuatan Ra'aita, tan sebenarnya anta. Anta engkau lah. Engkau telah melihat. Allah tanya. Apakah engkau telah melihat alladhi orangnya? Okay, kalau alladhina, orang-orangnya maknanya ramai. Ramai dia panggil alladhina. Kalau seorang, alladhi. Orangnya. Okay, yukadzibu. Okay, yukadzibu. Kadzab. Kadzab ni penipu lah. Kadzab ni penipu lah. Penipu, pendusta lah. Kadzab. Yukadzibu maksudnya dia berdusta. Ni kata perbuatan, kita akan tengok semua lah. Kita penguasaan yang keempat nanti Maksudnya yukadzibu maksudnya dia berdusta. Dengan ad-din agama. Din agama. Okey, jadi ayat yang pertama kita tengok, apakah engkau telah melihat orang yang berdusta dengan agama? Macam ni Allah tanya tak? Allah tanya pada Rasulullah pada tu lah. Masa turun wahyu tu, Allah tu malaikat Jibril turun kepada Rasulullah. Ditujukan kepada Rasulullah. Dan ingat Quran ni bukan untuk Rasulullah saja. Rasulullah dah wafat dah. Rasulullah memang garanti dah masuk syurga. Kita ni, kita masuk syurga. Ni kita berdoa dengan Allah semua siang malam. Jadi Quran ni digunakan sebagai panduan. Jadi bila pada ketika Rasulullah, Allah tanya Rasulullah lah. Tapi pada kepada kita sekarang bila kita baca Quran, kita tanya pada kita lah pula. Pada kita pula. Kita tahu tak siapa dia pendusta agama? Maknanya Allah tanya sini, apakah engkau telah melihat orang yang berdusta dengan agama? Dia mengaku dia ni beragama. Sebenarnya dia menipu saja, cakap saja. Dia bukan orang beragama. Dia tidak ada agama dalam hidup dia. Okey. Okay, tengok yang pertama ciri dia. Yang pertama, kita dah tengok tadi dalam sinopsis dah tengok dah. Tapi yang ni kita tengok dalam maksud dalam ayat ni lah. Fa maksudnya maka, zalika ni banyak kita jumpa dalam Quran.
Zalika ni maksudnya itulah, demikian itulah. Bolehlah. Zalika ni kita tunjuk kepada isim isyarah dia panggil. Isyarah ni akan belajar kemudian lah. Okey, zalika maksudnya itulah. Itu pun boleh. Maka itulah allazi, orang yang yad'u. Yad'u maksudnya dia mengherdik. Dia mengherdik al-yatim. Al-yatim dalam Quran dia panggil al-yatim. Al-yatim bahasa Melayu pun kita guna. Orang Melayu dia ambil bahasa Quran. Tok guru kita dulu dia ambil bahasa Quran. Baguslah. Jadi maksudnya al-yatim ni anak yatim. Jadi mudah kita belajar tak? Sebab apa? Sebab bahasa dia, bahasa orang Melayu dia ambil bahasa Quran. Jadi al-yatim, anak yatim lah. Jadi mudah kita hafal. Maka itulah ciri yang pertama, orang yang menipu agama ni, pendusta agama ni, dia mengherdik anak yatim. Yadu'u yatim. Dalam surah Ad-Duha, Allah melarang kita mengkasari anak yatim. Surah Ad-Duha pun ada. Tapi tak apalah, surah Ad-Duha tu surah yang akan datang lah. Cuma dalam surah Al-Ma'un kita tengok. Okey, ini ciri yang pertama, iaitu dia mengherdik anak yatim. Yadu'u yatim. Yadu'u yatim. Itu satu ya. Okey, untuk ayat yang ketiga, Allah cerita ciri yang kedua pendusta agama ni. Siapa dia orang yang berdusta agama? Okey, wa dan la ni Ustaz tak buat lah sebab kita selalu jumpa dah. Wa maksudnya dan, la tidak. Okey, yahudu menggalakkan. Dia tidak menggalakkan masuk sini. Kita tengok kita tengok dulu terjemahan dia satu-satu. Ala, kepada ta'amin al-miskin. Okey. Kalau kita tengok pun ada pembayan dah. Al-miskin ni, bahasa Melayu sama juga lah. Al-miskin maksudnya orang miskin. Orang miskin. Kita boleh tahu dah. Jadi perkataan-perkataan yang serupa dengan bahasa Melayu ni, kita boleh hafal dengan mudah. Okey, cuma yang ni lah. Okey, wala ni kita jumpa sob. Apa dia? Ada yang nak masuk ke? Wala tu tak ada masuk ke? Wala ni Ustaz tak buat sini sebab kita jumpa dah. Banyak kali dah jumpa. Bila jumpa banyak kali Ustaz tak buat lah sini. Sebab kita ingat kita dah tahu dah. Wa ni maksud dia apa? Dan lah. Dah surah Al-Fatihah dah dah. Wailul maghdub apa ni? Waladhdallin. Wa tu dan. La tidak. Ni kita jumpa sama dah. Jadi Ustaz tak buat lah sini. Ustaz buat yang kita tak jumpa lagi ya. Okey, jadi wa dan la tidak. Yahudu dia menggalakkan. Dan tidak dia menggalakkan ala kepada ta'amin, makanan, pemberian makanan, al-miskin, orang miskin. Ni dia cara masuk cara satu-satu lah. Tapi Quran ni dia tak boleh terjemuh cara tu, kita kena faham maksud dia. Maksud tidak menggalakkan sini ialah dia menyekat. Dia menyekat, maknanya dia tak bagi. Dia tak bagi makanan kepada orang miskin. Orang miskin ni dalam keadaan dia kelaparan lah. Kalau peristiwa Rasulullah macam ucap cerita tadi lah. Berlaku pemboikotan. Pemboikotan ni maknanya orang musyrikin Mekah melalui pemimpin. Dia sebab gini. Peristiwa ni berlaku sebab Abu Talib tu, pak saudara Nabi. Dia mula-mula kan dia jadi ketua pemimpin Mekah. Lepas tu dia mati. Jadi dulu sebelum Abu Talib tu, maknanya Rasulullah dia berkata kepada Abu Talib lah. Musyrikin Mekah pun tak berani nak ganggu Rasulullah sebab Rasulullah ni dia macam kesayangan Abu Talib lah. Dia jaga betul. Jadi mereka tak berani. Abu Talib ni ketua Mekah. Kalau kita ingat macam Perdana Menteri lah. Jadi mereka tak berani nak khianat kepada Rasulullah. Cuma khianat para sahabat lah. Lepas tu satu lagi, isteri Rasulullah masa tu ada lagi, Siti Khadijah. Siti Khadijah ni dia orang kaya. Dan dikatakan dia orang paling kaya di Mekah. Harta dia dikatakanlah, Ustaz pernah baca sirah, 1/4 harta Mekah pada masa tu dikuasai oleh Khadijah. Khadijah ni memang pandai nego. Dia 1/4 harta Mekah. Bayang. Memang pandai orang businessman lah. Kita kata businesswoman. Businesswoman yang berjaya. Jadi bila gitu, jalan Siti Khadijah ni perangai dia ni perangai akhlak mulia. Sebelum dia kahwin Rasulullah pun dia suka tolong orang miskin. Jadi orang sangat hormat dia. Jadi bila Rasulullah ada 2 orang macam ni, orang tak ganggu lah. Jadi nak ganggu Islam tu tak. Jadi malu Allah. Jadi gitu. Tapi bila Siti Khadijah dah meninggal dunia dah, atau Abu Talib pula meninggal dunia, sedap lah dia. Jadi musyrikin Mekah ni dia masa tu lah dia mula kita kata seksa orang Islam dan juga Rasulullah. Dan mereka tengok dah orang ni dalam orang miskin ni dalam keadaan susah, mereka sekat juga, tak boleh makan
Sanggup. Dan dikatakan dalam sirah tu, sampai sahabat ada yang makan daun kayu. Daun kayu. Kita bayanglah pada pasir tak, kalau kita di Malaysia ni masuk hutan ada juga makanan. Rasulullah Mekah ni makan agam ada. Dia boykot namanya, dia kepung tak bagi berurusan lah. Hanya orang lain nak tolong tak boleh. Sampai gitu. 3 tahun lama 3 tahun. Jadi orang macam ni tidak ada, kita kata, hati lah, perasaan, tidak ada perasaan manusia, kita kata. Walaupun ada orang kafir yang lain ada, dia nak tolong tapi tak boleh sebab ketua dia buat keputusan gitu dah. Kalau tolong pun cara-cara sembunyi gitu je lah. Okay, jadi orang macam ni, dia la yakhuddu, dia menyekat, dia tak bagi makanan kepada orang pada masa tu lah. Tapi zaman kita, dia berlaku sama. Zaman kita kalau orang perangai macam ni, dia pendusta agama. Ada orang miskin, dia tak pergi tolong lah. Jauh beza dengan Ustaz Abid Leo lah. Ustaz Abid Leo terkenal lah Ustaz Abid Leo ni. Masuk mana dia cari tu orang ni lah. Sehingga ramai orang masuk Islam kerana dia. Dia tak kira dia, orang Islam pun dia tolong, orang bukan Islam pun dia tolong. Orang India pun. Okey, wala yakhuddu ala. Yakhuddu maksudnya, la yakhuddu maksudnya tidak menggalakkan. Tidak. Boleh ingat dua syirik ni. Yad'ul yatim dengan la yakhuddu ala. Tak bagi makan orang miskin. Yad'ul yatim, merdik anak yatim. Okey, kita tengok lagi. Apa lagi ciri pendusta agama Yang berapa lagi kita ni? Yang ketiga. Di ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Tak dicak tadi lah. Fa ni dia ada catur dengan perkataan lain sebab dia tak perasan tu. Sebenarnya fa ni maksudnya maka, wailun kecelakaan. Wailun, kita jumpa lagi ada satu surah Al-Humazah. Wailul lil musallin. Ada tak? Celakalah bagi orang yang solat. Itu nanti kita akan jumpa dalam surah Al-Humazah nanti. Tapi yang ni kita tengok dalam surah Al-Ma'un ada juga wailun, perkataan wailun dia. Maka celakalah. Wailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang solat. Allah, macam mana pula dah? Orang solat ni orang yang dekat dengan Allah. Tapi tiba-tiba dalam surah Al-Ma'un ni Allah kata celaka bagi orang yang solat. Lil musallin. Musallin ni orang yang bersolat. Maka wailun celaka li bagi musallin. Musallin orang-orang yang bersolat. Allahu akbar. Macam mana ni? Dah, patut orang solat ni orang yang kita kata orang yang baik, hampir dengan Allah. Sebab tu Quran tak boleh baca separuh, jangan berhenti sini baca. Baca ni sesak aja disesak. Kena sambung lagi ni. Apa maksud ni? Apa yang maksud Allah orang yang celaka, orang yang solat ni celaka apa dia? Tengok ayat seterusnya, ayat yang kelima. Jadi 2 ayat ni kena baca lah, jangan baca separuh. Nanti baca-baca sampai kat fawilul musallin dia pun lari. Sadaqallahul azim. Tak boleh gitu. Sebab apa? Diterangkan dalam ayat seterusnya, ayat kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Ni. Allah bagi tahu orang yang celaka solat, orang yang solat ni tapi celaka sebab apa? Alladzina, orang yang hum mereka an dari solat mereka tu. Mereka solat tu apa dia? Sahun. Sahun ni diterjemah sini ialah lalai. Lalai di sini jangan diterjemah dengan bahasa Melayu. Kalau diterjemah bahasa Melayu salah lah. Lalai, kita ingat lalai solat sembahyang ni tak khusyuk. Bukan tu. Tak khusyuk ni biasalah. Kadang silap sembahyang apa ni? 4 rakaat jadi 2 rakaat. Bukan tu. Yang ni ialah solat dalam tafsir dia kata solat orang-orang munafik. Solat orang munafik. Sebab apa? Yang lalai di sini maksudnya solat ni, tujuan solat tu ialah kita untuk mengabdikan diri pada Allah. Tapi solat tu digunakan untuk sebagai macam saksi tadi lah. Solat dia tu digunakan untuk menunjuk kepada manusia. Pulak dah. Sepatutnya solat kita guna untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu tujuan solat. Tapi dia tujuan untuk mengabdi kepada manusia pula. Allah. Suruh orang tengok. Lebah ke Wallahualam lah. Kalau zaman Rasulullah, orang munafik memang betul orang munafik. Sebab tu ada ahli tafsir kata sahun ni maksudnya perangai orang munafik. Dia solat belakang Nabi ada. Oh hebat. Belakang Nabi, belakang Rasulullah semayang. Allah. Semayang belakang tapi munafik. Orang munafik tak tahu. Dalam semayang tu apa dia tahu. Tak tahu apa lah.
Yang ni lah celakanya. Orang macam ni celaka. Kalau zaman kita, ada tak zaman kita? Ada jugalah. Sebab tu Quran ni dia relevan setiap masa, setiap zaman. Berlaku juga zaman kita. Ada juga orang. Semayang kerana apa? Kerana manusia. Kerana tak ada manusia, tak semayang. Tak boleh gitu ya. Zaman Nabi orang munafik tadi lah. Orang munafik, Pak Rasulullah kata orang munafik ni waktu yang paling dia suka sekali solat ialah solat subuh dengan solat isyak. Sebab apa? Sebab pada waktu itu solat dalam gelap. Zaman Nabi kita tahu lah mana ada elektrik. Zaman kita ni elektrik kena belaka tak. Zaman Nabi dia tak ada elektrik. Jadi dalam malam dalam gelap lah. Jadi kalau kita tak pergi pun bukan sahabat tahu, bukan Rasulullah tahu. Tak pergi tak apa. Tapi pergi juga paksa supaya orang tengok. Ni paling berat sekali solat subuh. Nak buat kerana manusia. Susah lah. Orang buat kerja kerana Allah ni dia tak kira kat orang. Orang ada tak ada pun. Dia rupa tu tak. Tapi bapak ni tak. Dia sebenarnya tu kerana manusia. Besar lah. Sebab kita solat ni dia merupakan tiang agama. Dia buat memang kena kerana Allah. Dia tak boleh kerana manusia tak boleh. Tiba-tiba ada juga orang yang buat macam tu perangai. Sekejap lah Ustaz nak tengok. Laptop Ustaz ni dia habis bateri. InsyaAllah. Okey, itu ya. Sahun tadi maksud dia lalai tadi solat yang lalai solat tadilah. Solat tu bukan kerana Allah memang dibuat kerana manusia. Inilah yang celaka, yang maksudnya orang yang bersolat, bukan orang bersolat tu celaka. Orang yang bersolat tu kerana manusia, bukan kerana Allah. Itu maksudnya yang celaka. Okey, boleh faham okey. Seterusnya ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un. Allah cerita pada ciri yang keempat orang pendusta agama ni, kadzibu bidin tadi. Pendusta agama ialah orang yang alladzina orang. Jadi Ustaz tahu sini lah, Pak jumpa dah atas ni kan. Sama ni. Alladzina orang-orang yang. Jadi bila ada perkataan dia tak payahlah Ustaz masuk sini. Hum sama juga alladzina hum. Alladzina hum sama alladzina hum sama juga. Jadi Ustaz tahu sini. Mana orang-orang yang mereka riak. Mereka riak, kita baca tadi. Riak ni dia ingin dilihat. Sekali dia buat supaya manusia tengok. Tak kira lah puas. Tapi puasa payah sikit lah. Sebab tu Rasulullah Allah kata, puasa ni untuk aku. Dah di kursi. Ada ibadat lain untukmu. Tapi puasa ni untuk aku. Sebab puasa ni dia boleh buat. Manusia pun tak boleh tengok. Kalau semayang boleh tengok. Tak? Dia ni tak ada pergi surah, tak pergi masjid. Boleh tengok. Puasa tak boleh tengok. Puasa tak seorang ni? InsyaAllah kita puasa. Okay, start Sekejap. Ada telefon. Assalamualaikum. Ada. Ni nak pergi di rumah tadi. Ramai 3 tak saya. 3-4 rasa. Dia soalan lagi tu, dia Usuluddin. Tak apa. 3-4 orang. Usuluddin tak ramai. Usuluddin 2 orang rasa. Yang masyarakat ramai. Yang hari tu dia tak masuk lagi. Sekarang ni 7 orang semua. Tak apa, boleh belaka. Semuka sekarang ni SOP lah salah. Tak boleh, saya tak berani belaka. Buku gini je, suruh dia mari pejabat, tinggal di pejabat. Tapi boleh juga, tapi nak suruh dia mari tu nak SOP dia tak berani. Dia boleh nak bagi arahan tu tak boleh. Nak bagi arahan, okey saya nak bagi arahan. Tak boleh gitu. Kali mana kita buat masing-masing faham-faham gitu lah. Google Meet. Yalah.
Yalah betul lah masa kita buat tu. Tapi setakat ni kita tak, nak bagi arham memang tak boleh lah. Sebab takut SOP apa dia itu, takut bagi tahu pensyarah ke apa semua. Cuma kalau dia mari pun macam gini lah. Kalau kita nak itu sikit lah, dia mari di pejabat suruh ambil barang. Lepas tu kita tunggu situ, kita pun kita jumpa lah sekejap lah. Sebab dia macam ni Ustazah, bila detect saja, kita takut tu lah bila detect positif. Tak pasal WhatsApp pun selalu. Dia akan selalu. Awak jumpa dengan dia berapa minit? Biasa KKM lah. Gitu. Kita tak boleh gitu ya. Dia mari pejabat ambil buku je lah. Ambil buku lepas tu, kita tengok gitu, kita terang lah sikit mana. Dengan SOP jauh gitu-gitu je lah. Gitu lah. Ustazah nak suruh dia tarik ke? Okay. Dan gini kalau buku tu banyak, gini aja kita suruh tujuh. Tapi dia bukan tarik ni sebab yang suruh dia tu pun okey juga dia. Sebab sekadar nak tarik je lah. Okey betul tu. Boleh je. Ya. Okey. Okey. Sekejap sekejap Ustaz pergi. Okey, sebelum tu kamu hafal lah ni. Hafal dulu nanti lepas tu Ustaz datang balik ni. Kita tinggal sekejap Okey, hafal dulu. Dah. Pak. Ya. Pak. Okey, Allah. Aspek mata pula tinggal mata. Okey, seterusnya. Okey, di sini. Okey, wa yamna'un al-ma'un. Wa dan yamna'un, mereka menghalang. Yang ni kalau kita tengok kataan asal dia minu'ain. Mani' ni halangan ya. Yamna'un, mereka menghalang al-ma'un. Ini tajuk surah kita, al-ma'un, bantuan.
Okey. Jadi Ustaz harap kamu dah boleh menguasai ni. Kita ada lagi lebih kurang berapa minit tu. Okey, untuk seterusnya. Okey, Khairul Anwar, apa khabar? Orang kita sekarang ni. Khairul Anwar, Mazdi, Muhammad Ahnaf. Apa khabar semua? Aziz? Tak punya suara. Khabar baik. Alhamdulillah. Okey, Fatul. Haikal Syami. Ketawa dah Haikal Syami pagi-pagi. Okey, dah pastikan semua kena subscribe ya. Channel Ustaz tadi. Okey, kita dah nak main dah ni. Masuk dalam game ya. Fatihul Adam, Sarfina. Siapa lagi ramai ada ni? Kamu dah main game tak? Yang Ustaz post dalam okey, kamu buka buka. Okey, seperti biasa pastikan kamu buka channel Ustaz ni. Dalam YouTube ni ada channel Ustaz ni, buka. Okey, jadi Ustaz insya-Allah minggu depan, minggu ni lah. Minggu ni Ustaz dah minta kakak dan minggu lepas kamu bersama dengan Ustaz tu lah. Ustazah. Ustazah apa nama? Farhana. Kamu bersama dengan dia. Okey, Ustaz minta bantuan dia untuk buat game satu game baru pula. Menggunakan word insya-Allah dia macam bentuk kuis lah. Agak menarik juga. Dalam minggu ni kalau siap Ustaz akan masuk dalam ni, kamu buka apa ni channel Ustaz ni dulu. Okey, bila buka cari video Ustaz Fendi, jangan lupa channel Ustaz ni. Bila kamu kena subscribe lah. Macam mana nak subscribe? Kita tengok apa ni. Okey, kamu buka video dulu. Video akan menunjukkan semua video-video yang telah Ustaz download. Lebih kurang 30 lebih rasanya video. Banyak dah ni. Banyak dah ni kamu cari. Kena carilah sikit. Kalau yang betul-betul macam ni, ni semua dalam kelas ni. MTT ni semua dalam kelas. Untuk mudahkan kamu cari yang surah tu. Macam ni surah ni. Kamu cari surah macam ni. Ada di bawah-bawah lah. Sebab ni lama dah Ustaz download. Tahun lepas lagi rasa ni. Kamu check lah. Okey, kamu check. Okey, jumpa surah Al-Ma'un ni. Okey, bila kamu jumpa surah Al-Ma'un ni, kamu masuk lah. Okey, video ada sini. Kamu nak dengar video pun tak apa. Kalau kamu dah dengar video yang ni, tak perlulah. Kalau boleh ulang pun tak ada masalah. Okey, dalam ruang komen ni. Okey, dalam ruang komen ni, kamu boleh tengok ada permainan game ni. Cram ni. Cram. Kamu tekan je lah cram ni. Okey, nanti boleh main kat rumah lah. Okey, dalam cram ni dia ada dua. Satu permainan Jack tu. Jack tu dia untuk ejaan. Yang tu tak sesuai, Ustaz rasa. Yang lebih sesuai dengan kamu ni. Jewels of Wisdom lah, permainan game ni. Okey, jadi sebelum ke main game tu, kamu kena hafal dulu makna tadi. Jangan main gitu je bila main. Nanti kamu tembok banyak pula. Kena hafal Allazi apa maksud dia? Allazina apa maksud dia tadi? Yukadzibu apa maksud dia? Ingat tak? Wailun apa maksud dia? Fa saja apa maksud dia? Kena hafal tu. Al-ma'un apa maksud al-ma'un tadi? Yahuddu. Tak. Musalli. Kena hafal dia lah. Boleh dah bersedia semua? Dah bersedia belum? Nampak tak? Kau tak nampak game ni? Nampak tak? Adrina nampak tak? Game tu? Paparan game tu nampak tak? Okey saja. Nampak tak? Mak kita 30 lebih orang ni. Yang baru masuk pun ada. Nak habis dah. Adriana nampak Okey, alhamdulillah nampak. Okey, nampak main game. Okey, kalau dah nampak Ustaz akan buka lah. Aku tak nampak je. Okey, kita tengok surah Al-Ma'un, permainan game. Nanti kamu buka untuk sendiri nanti ya. Hafal dulu, okey. Okey, dah bersedia. Fa, apa maksud Fa? Buka sama je. Fa? Maka. Alhamdulillah. Betul, maka. Okey, Li. Lil musallin. Li? Tak ingat? Tidak. Li tidak.
Mana ada sini tidak? Tak ada. Bagiku. Bagi. Cook tadi juga. Bagilah. Cook. Okey, bagi. Alhamdulillah tu. B. Kepada. Bidin. B kepada. Salah. Ta'am. Ta'amun miskin. Makanan, pemberian makanan. Pemberian makanan. Okey, bagus. Zalika. Itulah. Zalika. Zalika alladhi yad'un ila zalika. Okey, yamna'un. Tahu kata dia, ustaz kata dia manik min nu'ain, manik. Halangan. Dan satu lagi kalau kamu nak tahu bila ada waw nun di hujung. Yamna'un ada waw nun di hujung. Kalau ada waw nun di hujung ni, dia akan bermula dengan ayat ni dengan mereka. Bila ada waw nun macam ni waw nun ada hujung. Ni waw nun. Mereka menghalang. Mereka menghalang. Okey, bagus. Boleh ingat? Macam ni. Ya, waw mesti mereka. Yura'un, apa maksud dia? Mereka riak. Okey, bagus. Okey, yahuddu. Tak apa, al-yatim. Korang tak tahu, bahasa Melayu dah. Anak yatim. Anak yatim lah. Okey, B ada dua. Okey, B. Kepada. Terhadap. Kepada ada terhadap ada. Okey. Okey, bagus. Ala. Kepada. Kepada ke atas boleh ya. Okey. Yukadzibu. Kadzaba. Ada ustaz bagi tahu kadzaba. Kadzab. Yang ni yukadzibu. Dia mendustakan. Dia kadzab pendusta. Kadzab pendusta. Kalau yukadzibu dia mendustakan. Sahun. Oh, ini silap. Sahun. Yang lalai. Ini mereka ni. Sepatutnya sahun. Ada juga orang-orang pun boleh Lalai. Orang-orang yang lalai Saya usah kata tadi mereka depan tak. Okay, kalau mereka kalau dia adalah fi'il atau kata perbuatan. Sekarang dia bukan kata perbuatan, dia adalah kata nama. Bila kata nama, orang-orang yang lalai lah. Macam al-maghdub Zalim ya nu. Okey, al-ma'un. Ini menjadi tajuk surah kita ni. Surah kita namanya al-ma'un. Apa maksud al-ma'un? Dia menggalakkan. Al-ma'un dia menggalakkan. Salah. Nama tajuk surah ni al-ma'un. Surah al-ma'un kita nak belajar ni. Surah al-ma'un ni. Bantuan. Mereka. Okey. Okay, kita ada 3 lagi perkataan tak jumpa ni. Okey, B. Terhadap agama. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din terhadap agama, pendusta terhadap agama. Yahuddu dia menggalakkan. Haddu. Yahuddu. Menggalakkan. Al-ma'un tajuk surah kita ialah bantuan. Al-ma'un. Okey. Okay, seperti biasa kamu tengok markah kamu dapat berapa? 5,000 lebih. Okay, nanti kalau kamu main seorang laju lagi lah. Ustaz tadi sebab cikgu Ustaz laju kamu banyak lah. Jadi lambat lah. Okay, yang penting ialah kita kena tahu jangan salah. Itu yang penting. Yang kedua barulah bila kita dah ingat lah, kita jadi semakin ingat, semakin laju lagi kamu buat. Di situlah akan terciptanya rekod nanti insya-Allah. Contoh yang sini. Kita berada yang 5,000 je. Jadi pastikan bila kamu dah ustaz ni, Mahmud ni siapa dia ni? Dia tak tulis kelas, sepatutnya tulis kelas. Contohnya dia tingkat atas 1 buat je, 1N, 1 Nafiq, saya tahulah tu. 1A, 1 Asim. Contohnya lah. 1H lah, 1 Hamzah, dia kena tulis kelas. Lepas tu dia kena mesej ustaz ni. Mesej ustaz nak bagi hadiah sebenarnya. Tapi tak tahu siapa ni, lama lah. Ustaz suruh mesej ustaz Telegram ke PM Sebab apa dia dapat dia? Sebab dia nombor 1 lah ni. 12,000 ni.
Laju dia ni. Okey, bagus ni Mahmud. Tak tahulah tingkatan berapa Okey, lepas tu kamu nak main balik, tekanlah next round balik. Main. InsyaAllah kamu main banyak-banyak kali, kamu akan dapat ingat. Sambil bermain game, sambil boleh hafal tadi. Tak? Yahudu apa maksud dia, al-ma'un apa maksud dia. Nanti bila dalam solat nanti mudahlah. Dalam solat nanti bila imam kamu sembahyang solat secara berjemaah, imam baca kamu tahu. Ataupun kamu sendiri baca tak? Baca duduk saja baca. Kamu boleh bayangkan surah Al-Ma'un. Okey, surah Al-Ma'un ialah Allah cerita berkenaan dengan 5 ciri pendusta agama. Ingat dalam bahasa Melayu dulu tak apa. Tak? Ingat dulu, orang pendusta agama ialah orang mendidik anak yatim, menghalang makanan pada orang miskin. Tak? Solat tapi dalam keadaan lalai. Solat dalam keadaan lalai tu kena ingat lalai tu ialah solat orang munafik Lepas tu yura'un, segala perbuatan dia untuk dilihat. Buat ibadat untuk dilihat. Yura'un, bukan kerana Allah, kerana manusia. Yura'un tadi solat, bukan kerana Allah ni. Ibadat yang lain pun sama juga, bukan kerana Allah. Dan akhir sekali dia tidak menggalakkan memberi bantuan. Mana orang lain bagi bantuan, dia yang halang pula. Tukang ju halang pula. Kalau dia tak tolong tu tak apalah kita kata tak. Dia tengok orang miskin tak tolong. Tu okey lagi. Orang keliku. Dia tengok orang miskin dia tak tolong. Okey lagi tu. Ni orang nak bagi dia blok pula. Jangan bagi gini. Dia pula jadi penghalang. Ni yang Allah maksud tu. Ada 5 ciri 5 ciri. Lepas tu kamu baru ingat dalam bahasa Arab pula. Jadi lebih mudah kita. Yang pentinglah kita tahu dulu apa surah Al-Ma'un ni, apa tujuan Allah turunkan kepada kita. Jangan tak tahu pula. Tak. Lama dah menghafal surah Al-Ma'un ni, ara'aital ladzi. Tapi tak tahu makna. Sayangnya. Tak. Sayanglah. Allah nak cerita benda besar tu. Sebab tu semua perkara dalam Quran ni Allah cerita tu semua benda besar belaka. Kalau tak penting Allah tak masuk dalam Quran. Tak masuk dalam Quran. Benda yang sangat penting sebab tu Allah masuk dalam Quran. Tiba-tiba kita tak tahu makna. Tak tahu makna sayanglah kita. Tak? Saya tak tahu makna Quran. Hak teruk lagi surah Al-Fatihah tak tahu. Allah sedih. Sangat sedih surah Al-Fatihah tak tahu makna. Duk baca daripada lama tak? Daripada sekolah pasti lagi. Tak tahu makna Al-Fatihah. Sedih Jadi kita ni kena belajar lah sikit surah Al-Ma'un, kena hafal Jadi game tadi boleh main. Sambil-sambil main game tu kamu kena hafal lah, kena ingat. Jangan duk main game je. Yalah tengok Sukan Olimpik, tengoklah Sukan Olimpik. Ustaz tak marah lah kamu tengok Sukan Olimpik pun. Ustaz pun nak tengok juga ni. Hari ni lah. Pingat mah hari ni. Pingat mah kau ingat apa hari ni? Nombor basikal. Ahnaf. Aika? Caw hati tidur pula dah. Baru bangun tidur nak tidur pula dah. Apa dia Mazdi? Bangun tidur belaka ni. Dia sembang pula dah. Dalam kelas sembang, dalam kelas online pun sembang juga. Muhammad Farid. Okey. Boleh perkataan tadi. Ada berapa perkataan tadi? Cuba tengok balik. Jadi sambil-sambil kali kamu main game tadi, okey tu. Dan insya-Allah Ustaz ada suruh kakak dan abang kamu tu yang pelajar Uniza tu, insya-Allah dia akan buat game baru game yang lebih menarik lagi. InsyaAllah dalam minggu depan rasa akan siap lah game tu. Bila siap nanti kamu boleh baca belakang surah Al-Fatihah pun ada. Haikal dia takut dah, jangan check dia kata. Padahal Ustaz dah baca satu-satu dah sini. Okey, lepas ni pastikan kamu game tu kamu buka macam Ustaz sebut tadi dan channel surah Al-Ma'un. Ustaz akan masuk link game yang baru Surah Al-Fatihah, ada surah An-Nas insya-Allah lah. Surah Al-Falaq. Semua sekali yang kamu surah-surah yang kamu memang nak marah pun Haikal. Okey, jadi pastikan kamu kena habis masa lah. Habis masa main game. Okey, tapi game ni tak apa, game ni boleh pahala. Dia puji Ustaz pula, dia kata Ustaz handsome pula. Okey, tak apa. Jadi kamu bermain game tu sambil kamu menghafal makna tu makna tu. Jadi insya-Allah sambil-sambil jangan bazir masa rugi. Rugi masa, jangan banyak tidur. Dan Ustaz dalam video Ustaz tu macam pustakaan tu kalau kamu tengok. Channel Ustaz macam pustakaan. Ada lebih kurang dalam 30 lebih video kalau kamu tengok.
Bukan setakat surah lazim. Kamu boleh tengok surah Al-Kahfi pun ada. Dan insya-Allah Ustaz akan masuk surah Yasin nanti. Surah Yasin pun ada sikit. Ni Muhammad Farid ya. Boleh? Pastikan nama dia terpapar dalam leaderboard tadi. Leaderboard tadi yang ranking 1, 2, 3 tu. Biar nama dia. Biar nama Khairul Anwar. Dah, duduk nombor 1 tadi kan. Minggu depan nak tengok. Lepas tu tulis kelas. Tulis kelas. Buat kurungan 1A ke, 1 IK ke, 1 N ke tulis. Tulis kelas tu. Nak bagi hadiah ni. Nak bagi hadiah. Okey, insya-Allah link kehadiran Ustaz akan bagi kemudian. Link kehadiran bersama dengan link game tu ya. Link game. Dan juga rakaman. Rakaman. Ustaz buat rakaman ni. Sebab hadir kelas kita ni lebih kurang 32 orang lagi. Ada lagi dalam berapa puluh orang lagi. Kita ada semua 100 lebih tapi kelas asing dengan kelas IA dia ambil bahasa Mandarin lah. Tak apalah dia dua kelas tu ambil bahasa Mandarin. Jadi kelas Ustaz ada 4 kelas lah dengan Ustaz. 4 kelas dengan Ustaz ke ada dengan Ustaz Zah lain ke? Ustaz tak pasti. Ada tak kelas ini yang kelas Ustaz lain? Saya tak ada lah. Semua kelas Ustaz belakang ni 4 kelas rasa ni. Okey, jadi insya-Allah kamu isi rakaman. Ustaz akan bagi 3 link lah. Link game, link link kehadiran dan juga link rakaman ya, rakaman. Pelajar yang tak ada kena tengok rakaman lah. Rakaman. Boleh? Okey, kita ada 3 minit lagi. Ada apa-apa pertanyaan? Sila kalau ada. Nur Akilah ada pertanyaan? Tak ada. Tak ada. Khairul Anwar? Nur Azma? Azib? Lama dah Ustaz tak tengok kamu ni lah. Bulan berapa kita berpisah hari tu? Covid hari tu. Cuti Covid. Bulan berapa? Bulan 5 lah. Bulan 4. Bulan 4 dah. Ni sekarang nak masuk bulan 9, bulan 8 dah. 4 bulan dah tak tengok kamu semua ni. Lepas ni kena buka video belakang lah. Ustaz nak suruh buka video nak tengok ni. Macam mana rupa seorang-seorang tak? Ni Muhammad Farid lagu mana muka dia? Bok ni nama apa Bok ni? Lama dah Ustaz tak jumpa. Ingat juga kau Bok ni. Sebab Ustaz ingat aku dia sebab dia tidur lah kelas je. Bok ada tak Bok? Tapi Bok dia orang Pahang dia tu. Orang Kuantan dia tak? Ada kawan ada sini? Kawan Bok ada tak? Tak ada. Okey, tak apalah. Okey, ada soalan? Tak ada soalan, pastikan kamu tengok itu ya. Nak tengok rakaman balik, game pastikan ni. Kita tengok sikit lagi. Mana-mana dalam Quran. Okey, kejap Okey. Ini yang kita belajar hari ni ya. Ni. Kata partikel ada dalam surah ni. Ni tengok li, bi, fa, an, Okey, semua ni ialah kata partikel. Kata partikel ni dia pendek lah. Pendek-pendek gitu ya. Jadi ada fungsi yang tertentu. Sebab tu ada juga depan kata fungsi. Okey, seterusnya kita tengok hari tu kata nama isim lah. Betul-betul dia macam ni. Kalau kamu nak kenal dia mudah aja. Dia ada alif lam kat depan macam ni. Contohnya antaranya lah. Alif lam kat depan, al-yatim. Maka dia adalah kata nama isim. Ataupun di hujungnya bagi bawah macam ni. Bidin, din. Din ni bagi bawah. Dia ada ciri dia alif lam satu. Lepas tu di hujung dia bagi bawah. Ada dua ni. Macam ni. Al-miskini. Ni bagi bawah ni. Alif lam lagi. Ada dua ciri isim. Ada juga isim yang kita kena tahu maksud dia. Maksud dia macam ni lah. Itulah, inilah. Orang lah. Yang betul-betul macam ni dia adalah kata nama. Okey, seterusnya last kali sebelum kita berpisah untuk kuliah kita minggu depan, insya-Allah jumpa lagi. Ni. Ni kata perbuatan Ustaz nak ingat. Kita ada tadi kata-kata perbuatan lepas iaitu ra'aita. Ra'aita maksudnya engkau telah melihat. Ra'aita. Macam dalam surah Al-Fatihah ada an'amta, anta, ta tu. Engkau telah beri nikmat. Surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Maun, ra'aita banyak dalam Quran. Hafalah ra'aita. Ra'aita maksudnya engkau telah melihat. Okey. Dan surah ni juga kita jumpa yura'un. Mereka riak. Yura'un. Riak lah. Sebab Melayu dah riak ni.
Riak. Okey. Riak ni dia beza dengan sombong. Sombong lain. Sombong ni takbur. Riak ni dia suka dia buat satu perbuatan supaya orang melihat dia. Itu dia panggil riak. Beza dengan sombong. Kadang-kadang kita kata riak dengan sombong ni serupa dah. Dia beza sikit Sombong dia panggil takbur. Dia rasa diri dia megah. Macam tu Takbur. Takbur perkataan Allah akbar, besar. Dia rasa besar diri. Itu dia panggil takbur. Kalau riak dia lain. Perbuatan dia tu suruh tengok dia. Orang puji dia, orang suruh tengok. Maknanya orang dia tengok perbuatan dia rasa bangga gitu. Sebab tu dia hampir dekat dengan takbur juga. Dengan takbur juga. Jadi yang ni dia panggil riak. Yura'un. Yamna'un. Yang menghalang. Mereka menghalang. Bukan berdusta ni silap. Yamna'un maksudnya mereka menghalang. Okey, di sini kita ada 3 perkataan fi'il mudhari'. Semasa kita semasa yukadzibu. Yukadzibu ni maksudnya dia berdusta. Yad'u yatim. Yad'u yatim tadi dia mengherdik Yad'u mengherdik. Yahudu tadi apa dia? Menggalakkan tak? Dia menggalakkan. Kalau la yahudu dia tidak menggalakkan. Okey. Ini kata perbuatan semasa lah kita jumpa. InsyaAllah kamu kena tahu dah ni. Okey. Okey, ni permainan kita main tadi Perkataan ni kamu kena ingat lah. InsyaAllah kamu buka balik lah permainan tu. Tapi Ustaz rasa masa pun telah sangat mencemburui kita. Kita dah pukul 10.47. InsyaAllah Ustaz rasa sampai situ kita jumpa pada kali ni. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi jumpa lagi. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Tak link ada? Link nanti Ustaz akan bagi lepas ni masuk dalam ruang komen tu lah. Dalam Telegram tu ruang komen Ustaz akan masuk situ belakang. 3 link masuk situ belakang. Ini insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa. Syukran. Afwan.